saya nak. Jadi saya tengok kualiti yang ada pada Puan Laili, Cikgu Atika sebagai role model. Ah, dia dia orang akan audience akan tengah tunggu message yang you nak sampaikan tu. So saya beri peluang kepada Puan Laili dulu dan Puan Laili mungkin ada konten. Puan Laili ada konten yang nak disampaikan dalam majlis ni. Bagaimana Puan Laili? Pandangan. Okey, okey. Terima kasih Tuan Mentor, Tuan Asmawi, Cik Atika, Puan Az dengan Kak Nora di dalam kita Okay, punya ruang ni. Okey, alright. untuk seperti yang Mentor cakapkan tadi, um, pandangan saya lah Mentor Hmm. pertama, Hmm. terima kasihlah atas pemilihan, atas kepercayaan seperti yang Mentor listkan tadi. Hmm. Core value yang mungkin dari sisi pandang mentor tu ada pada kami lah. Hmm. Okay. Cuma uh, macam yang perlu difokuskan oleh mentor adalah untuk bangkit semula. Hmm. So term untuk bangkit ni pada pandangan saya lah. Maknanya bila kita nak bercakap tentang bangkit ni, kita perlu highlightkan kepada apa yang seseorang tu merasakan, apa yang dia nak bawa dalam diri dia. Maknanya feel tu yang rasa tu dia tak boleh orang bagi dia rasa. Dia sendiri yang kena rasa, dia sendiri yang kena rasa perasaan, emosi dia tu untuk dibawa sebagai satu misi kemanusiaan. Itu yang perlu seseorang, yalah kalau dalam bisnes ni mungkin ada orang dia dia orang cakap apa? Memang orang bisnes. Ada orang dia dia terjebak dalam bisnes ni sebab dia mungkin disebabkan menggunakan produk. Jadi dua klien yang berbeza di dalam business win ni. Jadi kalau ditanyakan dari aspek saya, maksudnya kemungkinan saya ni terjebak disebabkan penggunaan produk. So bila kita percaya dengan produk, maknanya kita merasakan diri kita ni percaya dan kita perlu bawa kepercayaan kita disebabkan kualiti produk kita, value yang ada pada produk kita tu supaya orang lain boleh guna dan boleh sihat dan boleh menjana ekonomi. Itu maksudnya membawa rasa. Rasa yang kita nak orang lain rasa seperti kita rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita khususnya wanita membawa emosi dia tu. Membawa emosi. Memang manusia ni dikontrol emosi sebanyak 80%. Fikiran dan tingkah laku tu akan datang kemudian lah. Tetapi ramai hari ni yang mempunyai masalah dari segi emosi. Yang saya nampak lah. Sebab dalam bisnes ni emosi sangat penting. Bukan saja kita nak berniaga disebabkan barang kita tu laku atau tidak. Sebenarnya dalam bisnes terutamanya MLM ni macam mentor pun pernah cakap, dia adalah bentuk hubungan. Hubungan ni terjadi disebabkan bagaimana kita mengawal emosi kita tu. Kadang-kadang orang suka kita punya produk tapi disebabkan emosi kita tu. Tingkah laku kita, bagaimana kita presentkan diri kita tu membuatkan kita punya, mungkinlah kan kita punya downline ke upline kita tu tak boleh bersama kita dan terpaksa lah memilih orang lain. Tapi pandangan saya yang bertahan, macam kita nak bincangkan hari ini, bagaimana seorang itu bertahan, bagaimana dia membawa dari segi kepercayaan dia, nilai diri dia tu, kesabaran dia tu yang paling penting disebabkan dia mampu mengawal, mengkontrol emosi dia tu supaya dia faham. Ini adalah medan bisnes. Bukan medan contohnya kau nak jaga perasaan aku, kau tak jaga, aku tak nak buat bisnes. Ramai hari ni yang mungkin saya lebih, mungkin saya ni kurang dari segi dunia bisnes. Tapi kalau kita salah imbang, maknanya takkan jadi bisnes tu. Jadi saya nampak lah dekat sini, itu yang saya nampak Win perlu budayakan. Pertama dah tentulah kita budayakan pemakanan produk kita. Yang kedua, membudayakan dari segi perasaan, emosi dan juga nak mengimbang tu bagaimana.
Bila kita dah naik itu bagaimana kita nak pandang orang bawah, macam mana kita nak meneruskan legasi kita tu supaya Win ni terus kukuh lah, kukuh. Tidak ada terumbang-ambing. Bukan kadang-kadang dari segi kita punya produk tu terumbang-ambing. Tapi disebabkan daya tahan emosi ni, yang kita terpaksa layan, sehingga dia mengakibatkan efek lah kepada sesuatu bisnes. Jadi pandangan saya lah, kalau nak bangkitkan semula ni, uh, kalau kita tengok pula bisnes apa pun, mungkin mentor punya pengalaman, tuan director kita kan, mungkin saya ni sedikit lah pengalamannya. Cikgu Atika mungkin lebih banyak pengalaman. Apa pun bisnes, kalau kita pergi apa pun seminar, dia akan bercerita tentang diri lah. Dia tidak terus masuk kepada bisnes. Sebab bisnes tu sangat tinggi lah kalau kita nak tak semua orang lah boleh buat bisnes. Jadi yang paling penting untuk bangkit ni sebenarnya kita kena membina roh kita dulu, kekuatan untuk kita berhadapan dengan manusia-manusia yang tak semuanya seiring dengan kita. Jadi bila jatuh dan bangun tu, kita perlu tahu dalam bisnes ni, pada saya jatuh dan bangun tu lumrah lah kan kalau orang yang memang bisnes. Cuma mungkin lah macam saya dengan Cik Atika ni mungkin ada segelintirnya akan berkata tak apalah, mereka mungkin makan gaji kan. Jatuh bangun tu mungkin mereka tak fikir sangat. Tapi Ya, betul. tapi pandangan kami ni sebenarnya orang yang bekerja government ni kenapa dia sanggup untuk ambil risiko untuk kami menceburi bidang bisnes. Sebenarnya ada sesuatu yang baik, sesuatu yang kita nak rasa satu kepuasan dalam hidup ini yang tak ada dekat kerja kita. Setuju. Ya, yang tak ada dalam misi. Mungkin kerja, mungkin cikgu mengajar saya, mungkin dari aspek penagihan, addiction, mungkin tak dapat lah, tak dapat nak sampaikan dia punya misi sebagaimana kita mencebur dalam bisnes. Sebab bisnes ni kalau kita uh, olah dia dengan baik dalam misi Win ni, sebenarnya kita tak perlu memikirkan orang lain lah saya rasa. Sebab misi kemanusiaan Win ni sangat tinggi. Tapi disebabkan kita ni banyak emosi, banyak benda-benda yang mengganggu, jadi perjalanan syarikat ataupun kita punya misi tu agak terganggu lah. So ada efek-efeknya di situlah. Jadi saya mengharapkan kalau pandangan next untuk kita bangkit ni sebenarnya kita perlu jalan terus. Maksudnya bersama kita punya kerangka lah, kerangka apa yang kita nak plan dan kita kena buat. Maksudnya bukan kerangka sekadar plan dan benda tu tertangguh. Jadi saya rasa dah sampai masa mungkin Win dah 3 tahun dan tahun depan akan masuk 4 tahun. Saya rasa dah cukup matang lah untuk kita menghadapi lah. Kita punya ahli pun, leader kita pun dah ramai yang pergi kan, ramai keluar. Jadi saya rasa dah tak perlu pandang belakang. Cuma kita perlu angkatlah apa yang misi yang diteruskan. Cuma kita cantikkan aja lah, cantikkan saja proses tu sebab tak semua orang yang percaya akan proses. Sebab hanya orang yang bertahan ni bukan saja kita bertahan suka kan cikgu kan. Maksudnya Betul. bertahan kita tu ada sebab dia, ada misi dia. Yang boleh pergi jauh. Jadi maknanya Win ni orang masih ada yang memerlukan Win. Sebenarnya orang perlukan Win ni sebab dia memberi sinar, memberi kehidupan sebenarnya kepada ahli-ahli ataupun leader yang masih setia. Jadi kemungkinan kita nak nampak akan berlian tu dalam Win ni mungkin sukarlah banyak halangan dan sebagainya. Tetapi ada something yang istimewa je dalam Win ni. Kenapa? Mungkin pihak pengurusan kita masih bertahan, masih fight. Jadi kita sebagai leader ni meneruskan misi. Jadi insyaAllah pandangan saya sebenarnya pertama macam saya cakap tadi, setiap leader, setiap ahli tu dia perlu merasakan apa yang dia nak sebenarnya dalam diri dia. So barulah dia boleh membawa misi kemanusiaan Win. Dan yang keduanya, kita perlu mengawal emosi kita supaya macam kita sedia maklum, sebelum-sebelum ni pun banyak disebabkan emosi kita dah problem, dah ada masalah, membawa satu masalah yang besar dalam syarikat dan kita cuba build up balik lah. Jadi saya ucap terima kasih. Sebenarnya semangat ni macam mentor cakap lah, kita ni tak semestinya
macam saya lah kan, tak sentiasanya level tu tinggi je. Mungkin disebabkan disebabkan hubungan yang baik, semangat, memberi motivation sama sendiri, dan kita boleh bangkit lah. InsyaAllah, itu saja setakat pandangan setakat ni, mentor. Terima kasih, mentor. Okey.